السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan bincang satu tajuk, iaitu adab jual beli. Adab jual beli. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Kata Nabi, dua orang yang bertransaksi jual beli itu ada hak khiyar. Khiyar ni dia ada hak untuk memilih selagi mana penjual dan pembeli masih dalam majlis tersebut. Dan kalau didapati barang tu dia tak suka ataupun ada kecacatan, dia boleh memulangkan. Itu khiyar. Dan Nabi sebut apabila keduanya jujur dan menerangkan, yakni menerangkan tentang barang yang nak dijual khususnya, keduanya akan diberi barakah dalam jual belinya. Namun apabila mereka berdusta dan menyembunyikan, yakni sembunyikan kecacatan, akan dihilangkan keberkatan jual beli atas keduanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi sebut kalau dalam jual beli ni dua-dua jujur, penjual jujur, pembeli pun jujur, Nabi kata akan diberikan keberkatan pada jual beli. Kalau kedua-duanya ataupun salah seorang daripadanya berdusta dalam jual belinya, Nabi sebut akan dihilangkan keberkatan. Berkat-berkat ni apa dia? Berkat ni ziyadatul khair. Allah akan tambah kebaikan. Allah akan tambah kebaikan. Baik. Kadang-kadang orang kita ni bila dia faham berkat tu, dia faham dalam ruang lingkup yang tu je. Contoh bila Nabi sebut wa fis sahuri barakah, dan pada sahur, pada makan sahur itu ada barakah, ada berkat. So kita akan fikir berkat kok mana? Sebab kita ni makan 2 pinggan tak larat. Ada orang tak makan tapi larat. Berkat kok mana? Sebab kita nampak bila Nabi sebut berkat, berkat tu dalam ruang lingkup yang tu je. Dia tak keluar daripada yang tu. Jadi kita mula terfikir, kok mana berkat? Kita tak faham bahawa keberkatan ni Allah boleh bagi dalam ruang lingkup yang sangat luas. Ada orang Allah bagi keberkatan dalam ilmu dia. Ada orang Allah bagi keberkatan pada masa dan umur dia. Tengok Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggal dunia usia yang muda, tapi telah mengarang kitab yang sangat banyak. Kalau kita fikirlah zaman dulu dengan zaman lah, tulis kitab tak sama. Kan? Zaman sekarang ni nak tulis kitab ni mudah. Kan? Ada banyak bantuan yang boleh membantu untuk nak tulis kitab. Kan? Boleh copy paste pula. Kan? Kemudian edit lah. Boleh tak payah pergi library pun boleh. Dah ada e-book lah ni, semua dalam laptop lah.
Tapi zaman dulu kalau nak tulis kitab, dia ada pen celup dekat dakwat tulis, celup dekat dakwat tulis. Jadi dengan umur yang tak panjang Imam An-Nawawi, masa bila kita fikir dia boleh karang kitab yang sangat banyak, melainkan Allah memberikan keberkatan pada masa dan umur dia. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Taymiyah dia tulis kitab banyak. Tapi dia ni di samping dia mengajar, kemudian dia juga tulis kitab, dia juga terlibat dengan jihad. Dia juga pernah dipenjara kerana difitnah 2 kali, duduk dalam penjara. Dengan masa yang dia lalui itu, kita fikir masa bila dia boleh karang kitab yang banyak ni. Melainkan Allah memberikan keberkatan pada masa dan umurnya. Ada orang Allah berikan keberkatan pada pasangan dia, dapat pasangan yang saleh dan salehah. Ada orang Allah beri keberkatan mendapat anak-anak yang saleh dan salehah. Itu berkat. So maksudnya bila disebut berkat ni bukan dalam ruang lingkup yang kita duk bincang je. Kalau bab jual beli, Allah bagi keberkatan dalam bab tu je. Bukan. Allah boleh bagi keberkatan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Sebab tu kalau contoh Nabi cakap, kalau kedua-duanya jujur, Allah akan bagi barakah. Orang Melayu sebut berkat, Allah akan beri barakah. Kita dah jujur dah, tiba-tiba barang hak kita beli tu lepas 2-3 hari rosak. Lalu kita akan tanya, berkat kok mana? Nabi janji kalau jujur berkat. Tiba-tiba rosak, kita akan bertanya-tanya, berkat kok mana? Sebab kita tak nampak Allah akan bagi berkat dalam ruang lingkup yang luas tadi ni. Allah bagi berkat kok lain. Dan akhirnya kita akan sangka buruk dengan Allah dan Rasul. Sebab kita tak faham benda tu. Baik. Para ulama sepakat jual beli ni hukumnya harus, mubah. Harus. Manusia ni dia sentiasa memerlukan barang. Dan barang-barang yang diperlukan ni boleh jadi dia tak ada dan ada pada orang lain. Maka Allah mengharuskan jual beli. Yang nak ambil pada orang lain tu kena ada jual beli. Baik. Kemudian bila sebut tentang jual beli ni, ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada penjual khususnya. Dalam sebuah hadis daripada Rifa'ah radhiyallahu an, annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Baqi' wan nasu yatabaya'una fanada ya ma'syar at-tujjar fastajabu lahu wa rafa'u ilayhi absarahum wa qala inna at-tujjara yub'athuna yawm al-qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra sadaqa. Rifa'ah ni dia keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke perkuburan Al-Baqi'. Al-Baqi' ni dia perkuburan depan Masjid Nabawi. Ada perkuburan depan Masjid Nabi tu, itu dinama Al-Baqi'. Tuan-tuan kalau pi umrah, kalau pi Masjid Nabi tu, setiap masa setiap waktu ada jenazah. Jangan tinggal salat jenazah, sebab pahala dia tu besar. Kemudian lepas salat jenazah tu pi iring jenazah pula. Pi iring jenazah kan? Sebab mengiringi jenazah tu juga pahala dia besar. Sebab salat jenazah Nabi sebut 1 qirat. Iring jenazah pula 1 qirat yang lain. Sahabat tanya, 1 qirat sebesar mana? Nabi sebut sebesar gunung Uhud. Kalau tuan-tuan pergi umrah kan, mutawif akan bawa pergi ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Kita bila turun bas tu, kita pergi naik satu bukit. Sebab kita tengok orang semua naik atas bukit tu, ambil gambar, kemudian turun. Kita pun naik.
Ada orang disangka yang tu Jabal Uhud. Yang tu bukan Jabal Uhud, itu Jabal Rumah. Itu bukit pemanah. Nabi letak pemanah di atas bukit tu. So bukit Uhud mana? Tuan-tuan tengok depan yang terbentang luas tu, yang itulah Jabal Uhud. Kan? Maksudnya pahala dia besar. Kalau pergi sana jangan sesekali tinggal salat jenazah. Dan kemudian iring jenazah pula sampai ke kuburan Al-Baqi'. Sebab kuburan Al-Baqi' tu depan tu je. Kan? Lepas salat jenazah terus keluar pergi iring jenazah. Besar pahala. Jadi Nabi pergi ke kuburan Al-Baqi' tu, dalam perjalanan ada orang jual beli. Kemudian baginda pun berseru, Nabi kata, wahai para pedagang, wahai para penjual. Kemudian mereka pun menyambut seruan baginda dan mengarahkan pandangan mereka kepada baginda. Lalu baginda berkata, sesungguhnya para penjual, para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebagai orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Ibn Hibban. Nabi kata esok orang penjual ni, pedagang ni akan dibangkitkan sebagai orang jahat. Kat mahsyar nanti mereka akan dibangkitkan sebagai orang jahat. Ni penjual ni, peniaga. Kemudian Nabi kata kecuali orang yang bertakwa, buat baik dan jujur. Mula-mula Nabi sebut orang jahat dulu. Ada tak sirah ayat yang lebih kurang dalam Al-Quran? Ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Wal 'Asr, innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Semua manusia berada dalam keadaan rugi. Illa, baru main illa, alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Mula-mula Allah sebut semua manusia rugi dulu, kemudian baru Allah buat main melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. So begitu Nabi sebut para peniaga, para pedagang esok akan dibangkitkan bersama orang jahat, melainkan orang yang bertakwa, orang buat baik dan orang yang jujur. Peniaga ataupun pedagang yang baik, jujur dan bertakwa. Okey. Jadi sepatutnya hadis ni menjadi satu peringatan pada orang yang duk berniaga ni. Baik. Bila sebut tentang transaksi jual beli, supaya kita mengikut agama, hendaklah transaksi yang dilakukan itu memenuhi beberapa perkara. Pertama sekali, sah menurut agama. Sebuah akad ataupun transaksi dalam jual beli ni, dia jadi sah menurut syarak dengan beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Pertama sekali kita tengok rukun. Ada beberapa rukun dia. Pelaksana akad. Disyaratkan pada pelaksana akad pula ada beberapa hal. Pertama, saling redha meredai antara penjual dan pembeli. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu redha meredai. Maksudnya orang yang jual dan orang yang beli hendaklah redha meredai, saling meredai, maka jual beli itu baru sah. Maka tidak sah jual beli kalau ada paksaan. Orang paksa kita jual, tak sah, kecuali dalam beberapa perkara lah. Ada pengecualian. Contoh, masuk dalam mahkamah, dia tak mampu nak bayar hutang, sedangkan dia berhutang. Hakim suruh jual barang dia untuk bayar hutang, yang tu boleh. Hakim paksa, yang tu boleh. Ataupun kerajaan, atas tanah kita kerajaan nak buat jalan untuk kepentingan umum, maka kerajaan nak ambil tanah tu, macam paksa, yang tu sah. Itu sah. Adapun dalam keadaan biasa orang paksa kita jual, yang tu tidak sah jual beli. Okey. Kemudian disyaratkan pada dua belah pihak, yakni pelaksana akad
adalah orang yang secara syar'i boleh untuk bertasarruf. Orang yang nak laksana akad ni, sama ada penjual ataupun pembeli, dia boleh bertasarruf, maksudnya bertransaksi. Kriteria dia adalah pertama sekali orang yang merdeka, tak sah hamba jual beli. Yang kedua, mukallaf, maksudnya dia dah baligh dan berakal. Tak sah jual beli yang belum baligh ataupun yang gila. Melainkan, ni ulama bincanglah, melainkan jual beli itu pada adatnya dia tidak memberi apa-apa mudarat. Pada asalnya budak yang belum baligh lagi tidak sah akad dia, kecuali pada adat jual beli itu jual beli yang biasa, kan? Boleh diterima akal. Contohnya, kita suruh anak kita darjah 3 pergi beli gula, kan? Pergi beli beras, benda-benda yang pada adatnya benda tu diterima, budak-budak pergi beli. Tapi kalau budak darjah 3, kita ada kedai mai, dia buat mai 1000, dia nak beli cincin, maka tidak sah jual beli tersebut, kerana dia belum cukup syarat untuk bertasarruf, untuk bertransaksi. Okey. Kemudian Rashid, sama juga kalau gila. Orang gila ni takat mai beli nasi semua, itu sah jual beli. Kalau dia bawa mai duit yang pada adatnya bukan orang gila boleh beli, maka tidak sah jual beli. Kita kalau ada kedai, kan, tak sah jual beli kalau dia bawa mai duit banyak, sebab kita tahu dia tidak cukup akal. Okey. Kemudian pelaksana akad mesti seorang yang memiliki barang yang dijual belikan atau sebagai wakilnya. Sebab Nabi kata la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual sesuatu yang tidak ada di dalam, bukan milik kamu. Kan? Barang orang ataupun tak ada pada kita, tak sah kita jual beli. Kita jual barang yang bukan milik kita, tak sah. Tak sah. Rukun yang kedua, barang yang dijual beli itu ataupun alat tukarnya. Yang ni ada beberapa perkara yang dibincangkan. Pertama, sesuatu yang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak menurut syariat. Dalam sebuah hadis Nabi kata, inna Allah harrama bai'al maitati wal khamri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli maitah, bangkai. Kan? Binatang tu dah aksiden, kan? Mati, kita pun buat sembelih, kita lapar, kita jual daging, kan? Haram itu bangkai. Kemudian khamru, arak, wal asnam, berhala. Arak ni haram jual beli. Kalau arak haram, dadah lebih haram lagi, sebab dadah mudarat dia lebih. Kan? Arak ni memang menkhayalkan. Kan? Memang boleh berlaku benda di luar pemikiran. Tapi mudarat arak ni tidak seteruk dadah. Dadah lebih teruk. Zaman sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dalam berita, hak duk sembelih mak bapak tu, kan? Yang tu kalau cek balik, anak dia ambil dadah. Ambil dadah. Kan? Dia dadah dulu dengan dadah sekarang tak sama. Kan? Dulu takat orang ambil contoh macam ganja, kan? Ganja. Saya orang laut lah, orang duk dekat tepi laut. Dulu orang pergi ke laut ni ramai yang ambil ganja. Kan? Dia ambil ganja ni untuk dia cerah mata, dia jadi tenaga, kan? Tapi di balik ke laut tu memang dia tibai 3-4 pinggan lah nasi. Kan? Mata merah. Tu dulu. Zaman sekarang, dadah sekarang dia dadah sintetik. Yang ais, metavitamin semua kan, tu sintetik tu. Dia kalau dia tak dapat, dia rangsang otak untuk buat lebih dahsyat untuk dapat. Tu yang sanggup sampai sembelih mak bapak tu dia rangsang. Itu sintetik. Kan? Sebab tu dadah jauh lebih bahaya.
Kalau arak itu haram jual beli, maka dadah jauh lebih haram jual belinya. Sebab tu kerajaan dia letakkan dadah musuh nombor satu negara. Tuan-tuan setuju tak dadah musuh nombor satu negara? Saya tak setuju. Kalau ikut logik akalnya kan, hak dunia ni patutnya rasuah nombor satu negara. Pasal kerana rasuah lah dadah boleh masuk. Kerana rasuah lah senjata api haram boleh masuk. Kerana rasuah lah pendatang haram boleh masuk. Semua kerana rasuah. Hak masuk ni hampir semuanya kerana rasuah. Hak tanah orang Melayu hilang ni rasuah. Patutnya rasuah lah musuh nombor satu negara. Pilih kerana rasuah ni seolah-olah sudah diterima pakai dalam masyarakat daripada kecil sampailah yang besar. Dia tak letaklah dadah rasuah musuh nombor satu negara. Tuan-tuan ambil yang top 10 kurang rasuah, contohnya macam Singapura. Tak payah ambil jauh. Tuan-tuan ingat senang lah dadah nak masuk negara dia? Susah. Dadah ni biasanya masuk ke negara-negara yang rasuahnya besar. Kita nak cerita tentang dadah tu lah. Kalau arak itu haram jual beli, maka dadah lebih-lebih lagi. Wal asnam, berhala, patung, apa-apa pun patung lah, apa-apa patung pun. Dalam agama ni, kalau kita tengok patung ni, dia ada rusah, ada keringanan. Patung yang anak-anak duk main tu je. Lain pada tu tak boleh. Tuan-tuan pergi Langkawi, sonok tengok patung helang orang duk jual kan, beli buah kat rumah. Tak boleh. Yang boleh patung ni hak budak-budak buat main lah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut, innallaha idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama alaihim thamanah. Hadis Abu Daud, sungguhnya apabila Allah mengharamkan suatu makanan terhadap satu kaum, Allah mengharamkan juga harganya. Kalau Allah haramkan suatu makanan terhadap satu kaum, Allah haramkan juga harganya. Contoh babi ya, Allah haramkan dagingnya, maka Allah haramkan juga harganya. Tak boleh jual beli. Baik. Kemudian barang ataupun wang tukarannya adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaan pelaksana akad. Maksudnya penjual, contohnya penjual, dia tak boleh jual benda yang tidak ada dalam penguasaannya. Dia, orang tahu dia bela kambing. Dia ada 2 ekor kambing, dia memang besar. Contoh. Kemudian dia keluar masjid, jumpa kat luar, dia tak, aku nak jual kambing tu. Kita tahu kambing dia gemuk. Kita tahu berapa nak jual, dia kata 2 ekor tu ambil 1,000. Kita tahu murah, aku beli. Kita bayar. Sagi tepi rumah dia nak ambil barang contohnya, dia kata kambing tu semalam terlepas pergi mana, hang cari lah. Arau ni bukan besar mana, pandai-pandai cari, maka tidak sah. Sebab bukan dalam dia punya miliknya, bukan dalam penguasaannya. Sama juga kalau jual burung di langit kan, dia tak dapat lagi burung tu, dia dah jual dah, itu tidak sah. Baik. Kemudian barang ataupun wang, yakni alat tukar, adalah sesuatu yang diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak. Dia nak jual, kadar dia kena tahu. Dia nak beli, dia nak bayar tu, dia kena tahu berapa harga dia perlu bayar, kena tahu. Zaman sekarang tambah-tambah hak jual online, lagi kena bagi tahu kadar. Lagi kena bagi tahu kadar. Contoh hak duk jual kat Shopee pun semua tu kan, kena bagi tahu kadar, saiz dia besar mana. Kalau benda tu dia perlu bagi tahu berat, kena bagi tahu berat. Kena bagi tahu. Kalau tidak, pembeli akan tertipu.
Dia kadang-kadang kan dia ada 1/1, 25/1, dia ada sale. Kita tengok, ui, payung. Cantik payung. Dia jual murah, RM1.5. Kita beli 10 terus payung. Kan? Sampai ke rumah, payung kecil hak duk buah atas fresh orange tu. Hak buah atas gelas tu. Dia ambil gambar dekat rupanya. Kita ingat payung hak duk nak ni hujan ni. Kan? Kita beli 10 sebab dia tak tulis saiz. Kan? Kita kena tipu. Bila masa nak guna hak payung buah atas fresh orange kat rumah minum kopi je. Kena tipu. Maka nak jual benda tu kena cerita kadar dia secara detail. Dan orang yang nak beli, dia kena tahu harga dia juga secara detail. Islam dia tak mau ada penipuan dalam jual beli. Rukun yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul. Ni akad lah. Akad. Kan? Macam akad nikah. Akad. Akad ni ain, qaf, dal. Akad. Orang Melayu selalu sebut akad. Ataupun kalau bab nikah ni orang Melayu sebut apa? Angkat nikah. Bukan angkat nikah, akad nikah. Ain, qaf, dal. Akad nikah. Orang kita sebut angkat nikah. Orang tanya, bila nak angkat nikah? Angkat nikah sesi lain. Ni akad nikah dulu. Angkat nikah sesi lain. Ni akad nikah. Ain, qaf, dal. Betul benda tu? Kan? Betul benda tu. Sebab kita suka sebut angkat nikah. Akad nikah. Akad nikah ni dia ada ijab, ada kabul. Kan? Ada ijab, ada kabul. Sama juga dalam jual beli, akad dia ada ijab, ada kabul. Ijab ni orang yang sebut saya jual. Kabul orang yang sebut saya beli. Kan? Macam bab nikah agak. Kan? Ijab tu orang yang offer. Contohnya orang yang tawarkan anak dia. Kabul tu orang yang terima anak dia tersebut. Tu ijab kabul. Kan? Ijab kabul ni, akad ni, dia bukan perlu salam. Tapi orang kita dia nampak, contoh dalam bab kahwin, bab nikah lagi lah. Masa PKP tu baru dia tahu, kata tak payah salam pun tak apa no. Akad nikah dia bukan perlu salam, tak perlu. Kan? Ayah dia offer anak, pengantin lelaki nu duduk tang nu, belakang nu. Kan? Dia offer anak dia, kemudian pengantin lelaki nu belakang, abang saya setuju. Kan? Ataupun dia akad tu. Kemudian ada saksi. Sah kahwin? Sah. Tapi orang kita, dia fikir akad nikah ni mesti salam. Salam tu package dengan Tok Qadi hentak tu. Dia ingat package sekali dengan itu. Tak perlu salam. Tak salam tak apa. Kalau nak salam tak apalah. Tapi kena faham bahawa akad ni tak semestinya salam. Bukan kita kata salam tu salah. Kan? Jangan anggap bahawa mesti salam. Sebab nanti kalau kita jumpa orang yang tak salam, kita anggap tak sah apa. Nak cerita benda tu. Kan? Kemudian dia babit pula sampai zakat fitrah pun nak salam. Kan? Zakat fitrah nak salam. Masa PKP tu baru tahu, tak payah salam pun tak apa. Kan? Dulu tuan-tuan tengok kan, sekarang ni dia yang meja kaunter bayar zakat fitrah tu kadang kat shopping komplek pun ada. Kan? Kita boleh bayar kat shopping komplek tu. Jadi bila nak bayar tu, amil dia hulung tangan nak salam. Tak perlu salam tak apa. Kan? Kalau tuan-tuan dia nak salam, tuan-tuan buat macam yang Ibrahim pendek, Allahumma salli ala kan? Macam hak nak pergi Minang Cikgu Murni tu. Dia hulung kan? Dia nak salam, kita Allahumma salli ala tarik balik. Dan dia kata ni nak akad apa zakat fitrah, tak payah salam. Kan? Abang dia tak payah salam naknya.
Kan? Nak bagi tahu benda tu bukanlah satu kewajipan. Akad ni tak semestinya ataupun tak perlu salam pun tak apa. Okey? Baik. Jadi begitulah dalam jual beli, akad jual beli. Akad jual beli ni dia lafaz. Saya jual, saya beli. Dalam mazhab Syafi'i, akad ni suatu benda yang mesti. Macam dulu-dulu kita beli kuih kan. Kita beli kuih RM1, makcik tu bagi, dia kata saya jual nak, saya beli makcik. Tu akad. Dalam mazhab Syafi'i dia mesti ada benda tu. Kan? Tapi dalam mazhab lain, khususnya mazhab Hanafi, dia tidak semestinya perlu lafaz. Sebab hadis Nabi sebut innamal bai'u an taradhim minkum, sesungguhnya jual beli di antara kamu itu redha meredai. Tuan-tuan pergi ke shopping kompleks kan, sini ada apa, Simat contohnya, ataupun tuan-tuan pergilah kedai mana-mana pun kan? Lah ni ada akad tu tak? Tuan-tuan akad tak masa beli barang tu? Pergi shopping kompleks akad tak? Tak kan? Bila dia hulung barang kat kita tu, dia redha lah nak jual. Bila kita hulung duit, kita redha nak beli, kita redha nak beli. Maksudnya hadis Nabi itu sudah mencapai maksud. Sesungguhnya jual beli itu redha meredai di antara kamu, sudah memadai kan? Zaman sekarang dengan hak duk kaunter shopping kompleks tu, kalau nak akad, Allah berbuih mulut dah, jenuh, tambah kerja lagi, seminggu resign terus cashier tu. Tak larat dah. Baik. Jadi yang hak kita duk guna sekarang ni, kita ambil daripada mazhab yang lain. Yang tak lafaz tu, itu pandangan kuat dalam mazhab yang lain. Kan selalu orang duk tuduh apa tak ikut mazhab Syafi'i, hampa Wahabi. Padahal dia sendiri pun dah keluar daripada mazhab Syafi'i dalam banyak perkara. Sistem perbankan umpamanya, kalau nak ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan tak simpan dalam bank tu, tak beli rumah, macam-macam benda tak boleh buat. Dia pun dah keluar dah, tapi dia keluar tu tak apa. Hak perlih duk buat, dia label Wahabi. Dia hak orang duk label Wahabi ni tuan-tuan, sekadar labelan je, tak sama dengan dia sakit hati. Selalunya hak duk label ni ustaz-ustaz kan? Kalau negeri lain lah, baru ni kan ada dialog Wahabi tu 6 jam. Tuan-tuan tengok, tak tengok kena tengok, buat kat Perlis 6 jam. Hak mana duk label Wahabi, Perlis Wahabi lah apa semua kan, mufti Wahabi, dalam majlis dialog tu tak berani kata. Bila sebut Perlis Wahabi tak, tapi depan, kalau depan anak murid masing-masing, Perlis Wahabi. Dalam majlis dialog tak berani kata. Semua depan anak murid masing-masing berani duk label. Baik. Kemudian okey, yang ni dia kata, bila larangan berkaitan dengan hak Allah, maka transaksi tersebut tidak sah dan perbuatan itu haram. Contoh, kalau jual arak, transaksi tersebut, jual beli tersebut tak sah dan jual beli itu jadi haram. Ada dua implikasi. Jual beli tak sah, perbuatan jadi haram. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, ni hak Allah, dua implikasi. Hak manusia, dia boleh jadi dua implikasi ataupun satu implikasi. Contoh tadi ni, penjual dia tipu. Dia jual kereta, dia kata kereta ni tak pernah aksiden. Kita pun beli kan, kereta second hand kita beli. Lepas tu baru kita tahu, kereta ni pernah aksiden kan? Kalau pembeli tu dia redha,
Dia tetap apa, aku beli pun murah, pakai je lah, rosak pun tak ada lah teruk sangat. Maka jual beli tu sah, tapi perbuatan penjual yang hak duk tipu tadi ni dosa. Maksudnya kalau berkaitan dengan hak Allah, dua implikasi. Jual beli tak sah, perbuatan dosa. Tapi berkaitan hak manusia, perbuatan tipu tadi dosa, tapi jual beli itu tertakluk kepada pembeli. Kalau dia redha, maka jual beli itu sah. Okey? Baik. Kemudian kita tengok sebuah sikit tentang jual beli yang ada pembohongan, kan? Jual beli yang ada penipuan, iaitu jual beli mudallas. Kita ambil beberapa contoh. Satu, jual beli al-musarrat. Jual beli al-musarrat ni, penjual dia ada lembu ke, unta ke, kambing ke, dia tahan susu. Maksudnya dia tak perah susu, supaya binatang ternakan dia nampak gemuk, kan? Bila orang nak main beli, orang tengok, oi, gemuk dia punya lembu ni, susu pun banyak. Kita pun beli tu sebab apa? Sebab kita nampak, oh ni lembu jenis susu banyak, sebab kita pun nak minum susu. Anak-anak kita beli tu sebab nampak susu ni jenis apa ni, lembu ni jenis susu banyak, kita beli, rupa-rupanya dia tahan. Hak nampak susu banyak tu sebab dia tak perah. Itu nama dia al-musarrat, dengan jual beli musarrat. Sama juga yang kes-kes macam jual beli lembu korban tu. Masa AJK masjid nak pergi beli lembu tu, dia bagi makan dedak, kan? Lembu nampak gemuk kan? Bila dah beli, kan, lagi 3 minggu baru nak hantar ke masjid, tengok kurus lah, kan? Banyak kes kan, tengok turun lori tu kurus. Rupa-rupanya lepas tu dia tak bagi makan dedak dah. Itu jual beli al-musarrat. Kemudian jual beli najash. Jual beli najash ni, dia tawarkan barang tu, dia letak harga barang tu, tapi dia tak mau beli. Contohnya bila lelong barang, sama ada lelong fizikal ataupun lelong sekarang ni dalam Facebook pun ada lelong. Contoh dia nak jual harga, dia nak jual jam, dia letak 100. Sagi ada seorang up harga 150. Kita nak beli jam tu, kita tengok, oh ya, ada orang letak 150 pula. Sagi ada seorang lagi up harga 200. Kita, oi, 200 ni, kita pun letak 250. Kemudian hak penjual kata, okey, kita jual 250. Rupa-rupanya hak up harga 150 dengan 200 tu orang dia. Saja dia penaik harga, dia bukan nak beli. Bila kita letak 250, peniaga kata okey, jual, kan? Letak harga tadi ni 200 dengan 150 dengan 200 tadi ni orang dia. Saja letak harga, yang tu nama dia jual beli najash, juga dikira menipu dalam jual beli. Kemudian talaqqi rukban. Talaqqi rukban ni, dia ambil daripada orang hulu, dia jual kat bandar dengan harga yang tak munasabah. Kan? Harga yang tak munasabah. Yang ni sebut talaqqi rukban. Tapi dalam zaman sekarang ni tuan-tuan, yang ni kurang berlaku lah. Sebab sekarang ni semua orang tahu harga. Kan? Hatta kalau nak pergi tipu orang asli, orang asli pun bijak lah ni. Kan? Tuan-tuan tengok, saya dalam perjalanan nak pergi ke Pahang tu, orang asli rumah pun Astro ada, kan? Hak rumah kita pun tak ada. Jadi mereka tahu harga. Dia tak macam dulu. Maka talaqqi rukban ni kurang berlaku. Baik. Kemudian ihtikar. Ni muamalah yang ada kezaliman. Yang ni semua Islam tak bagi. Ihtikar ni, dia sorok barang.
Bila harga naik baru dia jual. Dia sorok barang. Tujuan dia untuk naikkan harga. Kadang-kadang itulah yang berlaku dalam masyarakat. Contoh nak naik harga gula, telur, kan? Tiba-tiba aja barang jadi tak ada. Tiba-tiba barang tak ada. Tiba-tiba telur tak ada. Kita tak mana pergi telur belakang. Dia tak tahulah ayam lah ni tak mau mengawan. Ayam pula salah. Ayam pula tak mau mengawan. Ayam salah. Bila harga dah naik, tiba-tiba telur ada pula. Itu nama dia ihtikar. Kalau sorok barang tujuan dia adalah untuk menaikkan harga, itu satu kezaliman dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Baik. Kemudian rish. Rish ni jual beli menipu. Yang ni jual beli umum lah, penipuan umum. Saya baca hadis ni terjemahan sebab masa kita dah suntuk. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih Muslim, Nabi lalu di pasar. Kemudian Nabi tengok, sebahagian riwayat sebut dia tamar. Nabi seluk tangan tu masuk. Kemudian Nabi bawa keluar tangan, separuh tangan Nabi basah. Maknanya dia letak hak kering atas, hak dah kena ayak basah tu letak bawah. Kemudian Nabi kata apa ni? Kemudian orang tu kata, dia kata terkena hujan wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, tidakkah kamu letakkan di bahagian atas makanan itu supaya orang melihatnya? Kenapa tak buh yang basah tu buh atas sekali supaya orang boleh tengok? Tak ada lah orang kena tipu. Kemudian Nabi kata dalam hadis ni tuan-tuan, ni satu ancaman Nabi. Nabi kata man ghasya falaysa minni. Siapa menipu bukan dari kalangan umat aku, bukan pada kalangan aku. Bahaya tu. Siapa hak menipu duk jual ni, Nabi kata bukan dari kalangan aku. Takut tuan-tuan hak Nabi tak mengaku umat. Kan di mahsyar nanti umat Nabi Muhammad ni akan pergi ke Nabi ni, jumpa di haud, telaga Nabi. Bukankah ada satu kelompok yang Nabi halau mereka ni? Nabi tak mengaku mereka umat. Kan? Takut-takut dalam hadis yang macam ni adalah golongan yang nanti Nabi akan halau. Nabi kata man ghasya falaysa minni. Siapa menipu bukan pada kalangan aku. Tuan-tuan, jual beli ni dia ada hadis dan ada ayat Al-Quran khusus terhadap ancaman kepada penjual khususnya. Kan? Jadi jangan menipu. Nak jual biar betul. Kan? Kita pernah kena orang duk menipu jual ni. Pernah. Kan? Kita nak pergi beli rambutan. Kan? Rambutan dia boh menimbun. Dia tak anak sekolah. Kan? Kita mai tu belah sana. Kita tak boleh rasa. Dia tak boleh rasa. Kita rasa sedap anak sekolah. Kan? Kemudian kita tak bagi 2 kilo. 2 kilo tu dia kaut dekat hak kita rasa kan, dia kaut kat dia. Dia kaut kat dia. Dia kaut, dia bubur, kita pun bawa balik. Ni seronok anak sekolah. Sampai rumah tengok ni bukan anak sekolah, rumah orang tua-tua. Dah rumah orang tua-tua, bukan anak sekolah. Ditipu. Kan? Buah jambu batu, kemudian hak buruk tu dia buah bawah, hak elok dia buah atas. Kan? Kemudian dia bawa jauh sikit, kita tengok, ambil yang tu lah. Dia bawa dalam plastik. Balik rumah baru kita tahu. Hak ni tuan-tuan menipu. Nabi kata siapa menipu bukan pada kalangan kami. Tuan-tuan, nak cari peniaga hak jujur tu susah. Kan? Tambah sekarang ni hak online tu. Kan? Yang online tu kadang dia senaraikan dia jual ubat. Ubat dia ni macam-macam ni. Ada 15 penyakit boleh. Daripada kurap sampai sakit jantung boleh baik makan ubat dia. Orang beli. Tuan-tuan bagi logik lah sikit.
Bagi logik lah sikit. Kalau kita duk baca hak ubat-ubat hak macam-macam boleh ubat penyakit ni, kemudian dia letak testimoni, orang ni kata okey, orang ni kata okey, orang ni kata bagus, mak dia guna okey, dulu tak boleh jalan boleh jalan. Rupa-rupanya hak kata okey tu semua orang dia. Hak duk puji-puji tu semua orang dia. Dia buat testimoni, orang bagi WhatsApp. Dia ambil WhatsApp ni, print screen, dia bubuh. Orang ni puji, orang ni puji. Yang tu semua boleh edit. Boleh buat sendiri. Menipu. Tuan-tuan, kalau bubuh sampai 15 penyakit, 20 penyakit tu boleh sembuh, kira hospital kena tutup. Kan? Kalau ikut dia punya habaq tu, ubat itu boleh ni penyakit sekian, buah pinggang boleh, kurap boleh, jantung boleh. Kira doktor hak duk ada kat hospital tu nak kena fikir nak bawa Grab ke lepas ni. Hospital kena tutup. Saya sebut benda ni tuan-tuan sebab ramai orang hak duk beli hak benda-benda tak munasabah ni. Kalau munasabah yang ada hak KKM tu apa semua tak apalah. Ni hak tak munasabah ni. Kita duk beli. Okey. Last tatfif. Kan? Tatfif ni mengurangkan timbangan. Yang ni lagi ada ancaman. Allah sebut wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah sebut celaka besarlah bagi orang yang curang, orang bohong, iaitu orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain mereka diminta dipenuhi, dan apabila mereka menimbang orang lain mereka kurangkan. Allah sebut celaka ni dia tipu timbangan. Kadang sekarang ni timbang hak double sided tu, ada dua muka tu. Rupanya belah kita bacaan lain, belah dia bacaan lain. Dia timbang ni, kita beralih sikit dia dah angkat plastik dah. Cepat. Macam-macam cara. Kalau tuan-tuan tengok dalam video apa semua, macam-macam cara penipuan. Hak tipu-tipu ni Allah sebut celaka besar lah. Tuan-tuan, sebab tu orang yang meniaga ni kalau boleh tak sama pun lebihkan sikit. Sebab tu kalau tuan tengok ada orang yang menjual, dia lebihkan sikit. Sebab dia takut dengan ancaman Allah ni. Cukup dah sekilo, dia bagi lebih sikit. Dia takut sama nanti ikutlah timbang tu tak betul kan. Dia ada rasa takut tu. Takwa tu ada. So kalau kita berniaga, bagi lebih sikit supaya kita tak kena ancaman ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam hal jual beli ni Islam dia larang dalam penipuan, dalam pelbagai sudut yang kita dah sebut ni. Yang ada lagi tapi kita tak ada nak bincang hari ni. Cuma kita nak sebut penipuan ini sangat dilarang dalam jual beli. Tuan-tuan, susah nak jumpa. Tapi masih ada lagi lah orang hak jujur ni, ada lagi kan. Tapi kalau online ni Allah hak nipu banyak. Saya pernah jumpa masa duduk kat Penang dulu, seorang makcik. Dia jual, dia ada gerai buah. Gerai buah. Dia tak pakai tudung. Tapi dia jual, dalam bab jual beli ni dia jujur. Dia sangat jujur. Saya sangat percaya dengan dia. Dia timbang, dia bagi lebih sikit. Kan? Saya kalau tanya buah tu, makcik ni mangga ni manis ke masam? Dia kata masam, hang tak payah beli lah. Padahal dia jual. Dia kata masam, hang tak payah beli lah. Maknanya dia nak jual tu, kalau ada orang mengandung ke apa ke, memang nak masam, okey. Tapi kalau kita tanya ni makcik masam ke mana, dia kata ni masam hang tak payah beli lah. Dia tahu kita nak hak mana. Sampai macam tu sekali. Ya, nah. Tapi dia tak pakai tudung. Dah tua lah. Sebab tu kadang-kadang kita kalau tengok ada orang yang dia kurang dalam satu hal, jangan kita cepat buat kesimpulan. Kan? Kita tak pakai tudung, jangan cepat sangat. Boleh jadi dia baik dalam banyak hal yang lain.
Macam kita lah orang masjid kan. Kita baik dalam banyak hal. Ada benda kita kurang? Ada. Mesti ada lah. Kita manusia. Mesti ada. Kalau orang tengok kita ni dari sisi pandang hak kurang kita, kan? Kita banyak kebaikan tapi orang tengok kita hak sisi hak kurang tu. Allah dia ni. Jadi kita kalau tengok orang mungkin dia ada kurang tu, dia mungkin ada kelebihan dalam hal-hal lain. Kan? Contoh macam ni. Kan? Kadang ada orang hak perwatakannya agama tapi niaga menipu. Nampak tak? Jadi jual beli ni ada satu bab khusus yang dibincang dalam Islam. Islam ni agama yang menyeluruh. Agama yang semua benda ada. Tak macam agama lain. Agama lain ni tuan-tuan dia bentuk ritual. Sembah-sembah habis. Islam dia bukan macam tu. Daripada buka mata sampai tutup mata semua ada dalam Islam. Contoh sebagai penutup. Buang air besar. Ada dalam Islam? Ada. Patutnya agama tak payah ajak benda ni. Kucing contoh dia berak pun dia tahu dia nak buat macam mana. Tambah manusia tak payah ajak. Tak, Islam ajak. Kan? Dah buang air besar, nak buat macam mana, nak bersihkan macam mana, kan? Semua Islam ajak. Baru-baru ni ada seorang perempuan, saya tak ingat dia US ke UK. Dia main Malaysia, dia buat dalam Facebook dia. Dia kata dia pernah pergi Malaysia dan di toilet di Malaysia ni dia kata guna air. Sebab di Eropah ni toilet, saya dah pernah pergi beberapa negara di Eropah, memang toilet mereka memang tak ada air. Kan? Jenuh pandai-pandai sendiri lah. Kan? Dia kata dia pergi Malaysia, toilet dia ada paip air tau. Jadi dia kata I feel very clean and dia rasa sangat bersih dan selesa. Rupa-rupanya sebelum ni dia duk rasa berlengah lama dah. Jadi bila dia guna air tu dia rasa lebih bersih dan lebih selesa. Dia bubuh gambar toilet dia modify pipe air tu. Dia bubuh gambar di Facebook dia. Dia modify terus bila dia balik ke negara dia buat kat toilet dia. Baru dia nampak guna air ni jauh lebih bersih. Islam ajak bila? 1400 tahun yang lampau Islam dah ajak dah benda ni. Kan? Kita dah buat lama, depa baru duk jumpa benda ni. Tu Islam. Kan? Kalau benda hak kecil-kecil pun Islam ajak, tambahlah besar-besar ni. Hak bab jual beli ni besar. Hak ni boleh berbunuh kalau tak kena cara ni. Kan? Jual beli 2-3 ringgit memang tak bunuh tapi kalau jual hak besar tu, kan? Maka Islam ajak benda ni dan Islam melarang penipuan di dalam jual beli. Sekadar itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf dan saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.